Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pelajar saya. Okey. Hari ni semua hadir? Okey, alhamdulillah semua hadir, bagus. Okey, semua sihat hari ni? Okey. Ni semua dah makan ke belum ni? Dah breakfast belum? Okey, bagus. Dah semua dah breakfast. So, otak kamu cergas lah. Kamu dengan penuh tenaga datang ke kelas. Okey. Hari ni cikgu nak mengajar kamu tentang kimpalan. Okey, sebelum cikgu teruskan pengajaran cikgu ini, cikgu nak tanya kamu, siapa tahu apa itu kimpalan? Yang kamu tengok, yang kamu pernah tengok, apa itu kimpalan? Okey, apa dia Izu? Okey, betul. Okey, seperti yang Izu cakap tadi, kimpalan ni di mana besi dengan besi dicantum menjadi satu. Okey, itu sambungan besi. Okey. Untuk kamu mudah ingat, kimpalan besi ni ialah kimpalan ni ialah satu proses penyambungan besi dengan besi dengan dilakukan dengan haba. Okey. Iaitu kimpalan ini dilakukan di mana arus elektrik, tekanan elektrik yang kuat disambungkan kepada elektrod dan menyebabkan elektrod itu panas dan besi dengan besi menyentuh dan menyebabkan berlakunya spark. Okey. Okey, selanjutnya cikgu akan masuk kepada kamu iaitu pakaian keselamatan ataupun PPE yang kamu hendak pakai ataupun kamu hendak pakai ketika melakukan proses ini. Okey. Ini sangat penting. Pakaian PPE ini sangat penting ketika kamu hendak melakukan proses pengimpalan. Okey. Kenapa cikgu cakap ini penting? Sebab kamu nak masuk ke dalam bengkel ataupun mana-mana, kamu akan nampak satu signboard yang besar sebelum kamu masuk bengkel ke, nak buat kerja kat mana-mana ke, yang ada mesin ataupun barang-barang yang berat ataupun tajam apa semua, dia akan tulis safety first. Okey. Dengan itu kita perlu memakai pakaian PPE. Okey, yang pertama ialah kasut keselamatan. Okey, kasut keselamatan ini gunaan dia untuk melindungi kaki kamu daripada terkena benda tajam ataupun percikan api ketika melakukan pengimpalan. Okey. Yang kedua ialah jaket. Jaket ini kegunaan dia ialah untuk melindungi daripada bahagian kamu terdedah dan terkena kepada percikan api ataupun logam. Yang seperti mana kita tahu kalau kita pakai lengan pendek, bahagian sini yang dekat dengan spark ataupun percikan tu boleh menyebabkan spark terkena pada tangan kamu dan melecur. Okey. Seterusnya ialah auto technique helmet, iaitu di mana helmet ini yang mempunyai bikar kacamata yang hitam yang dapat mengelakkan mata kamu daripada terkena ultraviolet, iaitu UV. Ultraviolet ni kalau terkena pada mata kita, menyebabkan kaca mata kita ni tidak dapat menahan dan menyebabkan mata kita ni macam berpasir, nampak tak nampak, jadi macam pening. Okey, seterusnya ialah apron kulit. Apron kulit ini kegunaan dia untuk melindungi daripada bahagian tubuh kamu, dada hingga ke lutut, daripada terkena percikan api. Kalau kamu tak pakai apron kulit, kamu pakai seluar, memang confirm lah berlubang seluar kamu tu. Dengan baju-baju jaket kamu pun berlubang. Okay. Terusnya ialah glove. Glove tangan. Glove tangan seperti ini, yang tebal. Glove tangan ini ianya bertujuan untuk mengelak daripada tangan kamu terkena dengan haba yang panas dan percikan api. Okey. Kenapa cikgu cakap pakaian PPE ini sangat penting ketika kamu hendak melakukan proses pengimpalan ini? Okey. Proses hendak melakukan proses pengimpalan ini menyebabkan ianya situasinya agak tinggi dan sangat mempunyai hazard yang tinggi. Seperti yang kamu nampak ataupun kamu belajar dalam OSHA,
Yang OSHA ni dia selalu terapkan tentang hierarki. Sebab itu sebelum kita memasukkan bengkel ataupun petugas-petugas, dia perlu memerhatikan pelajar yang hendak masuk kepada bengkel ataupun tempat yang mempunyai mesin-mesin, perlu memakai PPE yang lengkap untuk mengelakkan daripada kemalangan berlaku. Sebab itu kita menggunakan hierarki. Hierarki ini ialah HI itu iaitu HI ialah hazard identification, iaitu kita perlu mengenal tentang bahaya, situasi bahaya yang ada. RI iaitu risk assessment. Kalau kita tahu dah satu hazard, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku pada kita? Apa kemalangan yang akan berlaku? Menyebabkan kita luka ke, cedera ke, putus tangan ke? Okey. RC itu ialah risk control. Risk control ni cara kita untuk mencegah. Sebelum benda tu berlaku, apa yang kita perlu pakai? Contohnya kita pakai safety shoes. Saat dia kita pakai PPE lah. Macam tu. Okey. Seterusnya cikgu akan mengajarkan kamu iaitu tentang alat. Alat iaitu alat yang diguna pakai dalam kimpalan. Iaitu yang pertama berus besi. Berus besi ni tujuan dia untuk kamu sebelum kamu buat kimpalan, kamu perlu bersihkan plate besi kamu ataupun logam daripada karat ataupun habuk untuk mendapatkan kimpalan yang cantik. Kalau kamu tak itu besi yang karat tu, kimpalan kamu tidak sempurna. Okey. Yang kedua ialah pecungkil ataupun tukul pengetuk. Tukul pengetuk ni seperti ni, iaitu tujuan dia untuk kamu pukul bahagian besi untuk mengeluarkan sagan ataupun kumai yang melekat ketika kamu ready tu. Kumai, salah satu kumai tu yang menyamakan elektrod kamu, itu apa, sambungan besi kamu, dia akan, ataupun orang panggil taik welding, taik besi. So bila kamu katak, dia akan terkeluar dan benda tu akan tinggal hanya sambungan sahaja. Benda yang tak nak tu kita buat. Okey. Itu saja alatan dia. Okey, seterusnya cikgu akan mengajar kamu. Seterusnya cikgu masuk kepada jenis kipalan yang ada. Jenis kipalan. Okey. Jenis kipalan ni, jenis kipalan mempunyai 4. Ada 4 jenis kipalan. Okey. Ada 4 jenis kipalan. Yang pertama iaitu kipalan arka lindungan logam yang dikenali sebagai SMAW. Okey, yang kedua iaitu kipalan arka gas tungsten atau dikenali sebagai GTAW. Okey, terusnya kipalan arka gas logam yang dikenali sebagai GMAW. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali iaitu kipalan arka tenggelam, iaitu SAW. Okey. Ini ialah 4 jenis kimpalan yang digunakan. Tapi kebiasaannya kimpalan yang dilakukan di sekolah ataupun diajar hanya digunakan ialah SMAW dengan GTAW. Kebiasaannya itu sahaja yang biasa diguna atau diberitahu kepada pelajar. GTAW dengan SMAW. Okey. Seterusnya cikgu akan mengajarkan kamu tentang jenis-jenis sambungan. Okey. Jenis-jenis sambungan yang ada dalam kipalan ni, iaitu yang pertama
Okey, yang pertama jenis kepalan sorry. Ini sambungan. Jenis sambungan. Okey. Jenis sambungan dalam jenis sambungan dalam kipalan ni, yang pertama ialah temu. Kamu tahu tak temu ni macam mana? Okey. Sekejap cikgu tunjuk kepada kamu. Okey. Contoh, ini ialah plate. Plate A dengan plate B. Okey. Sambungan temu ni ialah di mana plate ini disambung dengan bertemu macam ini. Okey. Bertemu macam ini, dan plate ini di wedding di bahagian tengah-tengah ini untuk menyambungkan plate A dengan plate B. Okey, itu ialah orang panggil sambungan temu. Okey. Seterusnya ialah yang kedua, apa dia? Siapa yang tahu? Yang kedua apa? Sambungan jenis apa? Okey, bagus Yusri. Itu sambungan T. Sambungan T. Okey. Macam mana sambungan T? Yusri, macam mana? Huruf T kan? Okey, macam huruf T lah. Okey, sambungan T ni, contoh dia. Sambungan T ni di mana plate A ataupun plate B, dia akan disambung seperti huruf T. Huruf T dan sambungan itu di wedding pada bahagian sisi ini. Itu ialah sambungan T. Okey. Okey, seterusnya siapa bagi tahu kepada cikgu satu ni? Salah satu jadi sambungan ni, cikgu bagi hadiah. Okey. Tadi Yusri bagi tahu sambungan T. Cikgu dah bagi satu temu. Okey, dia ada 3 lagi sambungan. Jadi sambungan yang biasa ataupun biasa diguna pakai dalam kipalan ini. Okey, ada 3 lagi. Siapa boleh jawab 3 ni? Salah seorang bagi tahu, cikgu bagi hadiah. Yang tadi Yusri jawab T, cikgu bagi hadiah nanti. Okey. Apa dia Amirul? Okey, bagus. Yang ketiga ni iaitu tindih. Okey. Tindih. Macam mana sambungan tindih tu Amirul? Okey. Sambungan tindih tu iaitu di mana plate A dengan plate B dia ditindih. Okey. Apabila dia ditindih, kita wedding pada bahagian sini. Betul? Okey. Kita wedding bahagian sini. Itu dipanggil sambungan tindih. Okey. Seterusnya yang keempat. Yang keempat iaitu sambungan jenis bucu. Okey, bucu. Sambungan bucu ni iaitu bucu dengan bucu. Bucu dengan bucu ni. Okey, kita letak pada situ bahagian bucu, kita wedding bahagian belakang ini. Okey, cikgu tunjuk kepada kamu Okey, kita wedding pada bahagian belakang ini. Okey, pada bucu ini lah, yang di mana bertemu plate A dengan plate B. Okey, itu ialah bahagian bucu. Okey. Jenis sambungan kipalan yang terakhir iaitu jenis kipalan CC. Iaitu CC. Yang kelima CC. Okey. Bahagian sisi ini ataupun tepi yang di mana plate A dengan plate B yang disambung di sini. Bahagian sisi. Ni sisi. Di antara sisi ni dengan sisi ni, tengah-tengah dia sambung. Itu ialah jenis kipalan. Okey. Faham tak cikgu? Okey. Faham Okey. Itu saja hari ini pembelajaran kita tentang kipalan. Okey. Sebelum cikgu akhiri kelas, nanti cikgu akan bagi soalan kepada kamu.
soalan latihan sedikit. Okay, sebelum itu cikgu nak tanya kamu, apa yang kamu faham tentang kipalan? Okay, apa yang kamu belajar kipalan ini? Okay, apa yang dimaksudkan kipalan? Apa dia? Amirul? Okay, betul. Kipalan iaitu proses di mana logam dengan logam disambung dengan haba. Okay. Apa pakaian PPE yang perlu dipakai ketika melakukan proses pengimpalan? Okey, seperti yang cikgu terangkan tadi, yang pertama kita perlu pakai kasut keselamatan, yang kedua jaket wedding, yang ketiga apron kulit, yang keempat glove tangan, yang kelima iaitu topi ataupun helmet dining, helmet keselamatan mata yang ada kacamata hitam. Okey. Okey, seterusnya apa yang kita belajar ini iaitu jenis kipalan. Jenis kipalan ini ada 4. Okey. Yang pertama apa, Amirul? Okey, gitau. Okey. Yang kedua apa, Aizul? Okey, smau. Amin. Okey, jimau. Okey, yang terakhir kisau. Okey. Ada dalam kipalan ni ada jenis 4 jenis kipalan yang kita guna pakai. Okey, tapi kebiasaannya dia guna pakai di sekolah hanya diajar menggunakan jita dengan smau. Okey. Yang terakhir apa yang kamu belajar? Iaitu jenis-jenis sambungan. Okey. Jenis sambungan ada berapa? Okey, ada 5. Okey, yang pertama iaitu sambungan T. Okey, yang kedua sambungan CC. Okey. Yang ketiga sambungan bucu. Yang keempat adalah sambungan tindih. Yang kelima adalah sambungan temu. Temu ni kalau kamu nak senang ingat temu. Macam mana temu? Oh, temu ni macam kita berjumpa. Engkau menghadap aku. Itu temu. Okey, tindih ni macam mana? Macam kamu tindih adik kamu main WWE. Tu tindih. Okey, sisi ni sisi kita, antara sisi dengan sisi. Okey. Kalau sambungan T iaitu huruf T. Seperti mana yang Amirul bagi tahu tadi. Sambungan T ialah huruf T. Okey. Saja daripada cikgu hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang cikgu terangkan, iaitu tentang kipalan. Okey. Itu saja daripada cikgu. Nanti balik sekolah nanti kamu buatlah soalan yang cikgu bagi tu. Kira kuis. Soalan ringkas je, soalan yang pendek-pendek, senang-senang. Sebagai satu kefahaman untuk anda. Bila kamu dah faham, bila kamu balik rumah, kamu buat latihan, kamu faham. Dalam kipalan ni ada apa, ni ada apa. Itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita jumpa pada minggu depan.